Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua. Okay. Sekarang ni kita dah masuk minggu yang ke-6. Okay. Minggu ke-6. Dah masuk minggu cuti minggu lepas. Dia tak kira betul minggu tu. So 6. So ada lagi 8 minggu lah sebelum semester 1, semester sesi 1 tu tamat. Okay. Saya dah hantar screenshot dalam WhatsApp group berkenaan dengan penghantaran lab work 1 linear motion. Okay. Ada kelasnya ada 40 orang. Yang dalam kelas ni pun ada 28 saja. So ada 20 berapa tadi saya cakap tadi? Yang baru hantar tadi tu. Dalam WhatsApp group tu saya ada 38 orang yang join. Ada 20 orang saja yang hantar lab. Saya tak tahu apa masalah. Due date dia pada 5 November yang lepas pada pukul 12 tengah malam. Okay. Yang dalam hantar link video pun tak ramai. Ada beberapa orang saja. Dan saya dah buka semula. Link penghantaran video. Tolong hantarlah. Kalau nak markah, tak nak markah, boleh abaikan. Okay. Jangan cakap kena profil sebab awak tak hantar. Okay. Kita nak ulang. Okay, saya nak terus kepada apa yang kita nak buat pada hari ini. Kita akan masuk topik yang keempat, iaitu work, energy and power. Work adalah kerja, energy adalah tenaga dan power adalah kuasa. Okay. So topik ni agak panjang. Ada 3 minggu diperuntukkan topik ni. Okay, kita tengok summary dia. Kita ada 4.1 sampai 4.5. 4.1 membincangkan tentang kerja. Konsep kerja itu apa. Kemudian ada 2 formula yang berkaitan kerja. W sama dengan Fs dan juga W sama dengan MGH. Okay. Konsep dan formula bagi kerja dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan. Okay. 4.2 pula merujuk kepada renewable energy ataupun tenaga boleh kita semula, boleh guna semula. Okay. Tenaga yang boleh diperbaharui. Renewable, boleh diperbaharui. Okay. Renewable energy dan juga apa perbezaan di antara kedua-duanya lah yang boleh diperbaharui dengan yang tidak boleh diperbaharui. The primary renewable energy resource and energy, okay, sumber bagi tenaga yang boleh diperbaharui, sumber utama dia dan teknologi yang berkaitan. Ini cara surface dah pembincangan ni, tak campur detail. Yang ketiga, apakah kelebihan penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui kepada manusia. 4.3 pula rujuk kepada konsep of energy, konsep bagi tenaga. Kita tengok sini ada tenaga kinetik dan juga tenaga potensial atau tenaga potensi. Ya. Ada 2 formula yang perlu awak tahu guna dekat mana nanti akan berdasarkan kepada permasalahan, iaitu tenaga kinetik, formula dia EK lah. So K itu stand for kinetic. E besar E for energy, energy kinetic sama dengan setengah MV kuasa 2, manakala potential energy ada P kecil sini refer kepada potential. Okay, prinsip conservation of energy kepada tenaga. Okay, prinsip dia. Okay, kemudian conversion from one form of energy to another. Penukaran satu bentuk tenaga kepada bentuk tenaga lain. Dan konsep dan formula of energy in solving related problem. Okay, konsep dan juga formula tenaga dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan. Yang 4.4 kita tengok pada konsep power. Okay, konsep kuasa. Dia kuasa. Okay, power by using formula. Okay, formula-formula yang berkaitan dengan kuasa dan energy efficiency, kecekapan tenaga. 4.5, okay, kemudian ada 2 formula yang berkaitan dengan efisiensi, kecekapan kuasa dan kecekapan tenaga.
Okay, power dan juga energy. Dan yang 4.5 ialah activity related to work, energy and power. Aktiviti yang berkaitan yang bersangkut paut dengan kerja, tenaga dan juga kuasa. Okay. Okay, kita terus masuk yang bahagian pertama 4.1. Okay, ini conceptual map. Okay, kalau boleh rujuk muka surat 198. Okay, 98 buku dalam buku modul. Okay, conceptual map, work, energy dan juga power. Okay, dan formula-formula yang berkaitan dengannya. Okay, masuk yang pertama, konsep kerja. Okay, apa maksud konsep kerja? Work is done. Okay, maknanya kerja itu terlaksana. Macam mana kerja itu jadi dia terlaksana apabila apa? When a force causes, bila satu daya disebabkan bagi satu objek itu bergerak pada satu arah dengan daya. Okay. Maknanya kerja itu dilaksana apabila kita katakan troli ini kita tolak. Okay. Troli ini ada beban dia dan tenaga yang kita tolak ni ada daya lah berapa force kita tolak. Okay. Daripada satu point, daripada satu point A kepada B. Ada distance dia. Kalau troli ni statik, tolak, itu tidak namakan kerja. Sebab apa? Tidak ada jarak kat situ. So, jarak ni memainkan peranan penting. Berapa jarak dan berapakah daya yang kita gunakan, telah kita keluarkan untuk menolak troli tersebut. Okay, clear? Kita sekali lagi. Kerja ni terlaksana, is done. Maknanya berlaku kerja, aktiviti kerja itu. Kerja itu dilaksanakan atau kerja itu ada apabila satu daya yang kita kenakan kepada objek kat sini kita refer sebagai troli. Okay, troli yang kat bawah sini tu ada beban di dalam dia. Kita kenakan daya. Kenakan daya maksud kita tolak, kita gunakan tenaga yang ada kita tolak troli tersebut sebanyak berapa newton. Okay. Kalau awak tolak sikit, kalau gunakan tenaga yang sikit, daya yang sikit, troli itu mungkin tak bergerak. Kalau awak gunakan daya yang lebih, okay, mungkin troli itu akan bergerak. Seorang dewasa yang menolak troli dengan seorang kanak-kanak menolak troli. Okay, tak sama lah sebab daya yang dihasilkan oleh dewasa ni nak berapa berbanding dengan kanak-kanak yang mungkin tolak mungkin tak bergerak. Bila tak bergerak, maknanya tidak ada S kat sini. Nilai S tidak ada, jarak distance atau displacement tak ada. Dia tak ada berubah. Kalau kanak-kanak yang kurang tenaga, yang tak bertenaga nak menolak troli, F kat situ jadi kosong. Maknanya dia tolak statik. Okay, tidak mungkin apa troli itu terlalu berat yang penuh dengan barang, tak boleh tolak. Jadi tidak ada kerja kat situ. Tetapi bagi dewasa pula yang mempunyai daya yang lebih tinggi, mungkin troli ini bergeraklah daripada point A kepada point B. Jadi kat situ berlakunya kerja. Itu konsep asal bagi apa itu kerja. Sama juga dengan mengangkat berat, contoh macam ni. Okay. Kemungkinan direction dia S tu daripada A ke B dalam bentuk horizontal. Okay. Ataupun satu lagi dalam bentuk vertical. Okay. Jarak dekat bawah dia kira jarak lantai ni lah. Maknanya jarak dia 0 meter lah. Okay. 0 meter. Dan ketinggian dia 2 meter. Angkat. Jadi kat sini ada jarak. Okay. Jarak daripada point A kepada point B. Beban dia berapa? Beban dia 25 kilo. Tapi yang ni you have to convert ke dalam bentuk Newton lah. Berapa dia punya jarak tadi. Okay. Okay, apa contoh dia? Contoh kerja adalah awak boleh gunakan benda ni sebagai berikan contoh bagaimana kerja itu dilaksanakan. Seperti contoh lelaki menolak troli dan juga satu lagi peserta atlet mengangkat berat lah, mengangkat beban daripada lantai ke atas. So ini adalah contoh di mana kerja itu dilaksanakan. Okey, apa takrifan dia? The work done. Apa kerja terlaksana? W is defined, W tu weight is defined as a product of force. Okey, didefinisikan sebagai hasil daripada daya
dan juga displacement in the direction of the force. Okay, maknanya kita tolak force tersebut, kita gunakan daya untuk menolak, satu beban tu akan bergerak daripada point A kepada point B. Dan hasil darab daya dan juga displacement, maka terhasillah kerja. Okay. Okay, ini adalah formula yang berkaitan dengan work tadi, iaitu W sama dengan Fs. F ialah daya yang kita kenakan dan satu lagi adalah S ialah sesaran, displacement. Jarak troli itu bergeraklah. Kalau awak tolak sampai 1 kilometer, okay, banyaklah dia punya kerja dia. Di mana apa? W adalah work done dalam unit joule. J-O-U-L-E. Joule. Kemudian F ialah force dalam unit Newton. S yang ni adalah sesaran atau displacement in the direction of the force. Okay, direction maknanya force tu awak gunakan force untuk menolak ke depan, objek tersebut bergerak ke depan. Bukan awak tolak, dia tarik belakang. So, kan betul lah tu. So, ini dalam unit meter. So, di sini kalau awak tengok F kali S ialah force kali dengan displacement. N kali M, okay, unit bagi kerja juga boleh ditulis dalam Newton meter ataupun dalam unit joule lah, ada dua lah. So untuk kerja, unit dia boleh jadi joule, boleh tulis bukan boleh jadi boleh ditulis kalau jawapan tu dalam unit joule ataupun dalam unit Newton meter, iaitu Newton bagi force, meter bagi displacement. Okay. Satu lagi rumus yang berkaitan adalah sebagai MGH. M ialah mass dalam bentuk kilogram. Okay, ini untuk macam pergerakan. Kalau ini untuk vertical, horizontal silap. Ini kalau berkaitan dengan horizontal. Ini adalah vertical. Okay, saya betulkan semula yang tadi saya cakap kena tukar dalam bentuk ni kan. Okay, tak payah. Tak payah dalam bentuk, kekalkan dia dalam bentuk kilogram. Okay, kalau tengok sini, M kita pakai nilai dia kilogram. Okay, mass. Di sini. Ya, silakan nak tanya. Light memang tak bergerak ke sana? Slide. Gerak? Gerak. Dia jadi lambat. Okay, cek. Gerak Okay, mungkin cek line internet dah. Okay, M ialah mass adalah jisim. Jisim tadi kan 25 kilo kan. G adalah gravitational acceleration ni ataupun pecutan graviti. Kita gunakan nilai yang ni standard 9.81 meter per second. Dan H ni satu lagi betul ialah H adalah ketinggian. Okay, ketinggian dalam unit meter lah. Okay, ketinggian dalam unit meter. Okay, height. Okay, SI unit dia adalah joule. Okay, samalah kedua-duanya joule dan juga ataupun Newton meter. Okay, work, adakah dia skala atau vektor? Dia adalah skala kuantiti. Okay, dan ia adalah kuantiti terbitan. Okay, darab kuantiti sebab apa? Dia adalah hasil darab dua ataupun lebih daripada unit base quantity. Okay, dia adalah skala kuantiti dan juga derived quantity terbitan. Okay, kita nak istilahkan 1 joule, 1 joule bagi satu kerja yang dilaksanakan apabila satu daya yang bernilai 1 Newton menggerakkan satu objek pada jarak 1 meter dalam arah daya tersebut. 1 joule bagi satu kerja terlaksana apabila satu daya yang kita kenakan sebanyak 1 Newton ke arah objek tersebut yang menyebabkan objek tersebut bergerak daripada satu poin ke satu poin sejauh 1 meter dalam arah daya tersebut.
Okey, tu penerangan bagi faham ah. Okey, 1 joule. Okey, kita gunakan 1 Newton power daya bagi menggerakkan satu objek sejauh 1 meter. Okey. Contohnya satu blok kayu, kita gunakan satu daya yang banyak 1 Newton daripada point A kepada point B dan jaraknya berubah daripada A ke B ni, jarak dia adalah 1 meter. Jadi kita maknanya kerja yang terhasil adalah 1 joule ataupun gunakan 1 Newton meter. Okay. Okey. Terusnya force in same direction, kena dalam arah yang sama dengan displacement. Okey, kita kenakan force sama ada awak tolak ataupun tarik lah. Tarik pun sama, tolak pun sampai arah yang sama lah, daripada point A kepada B. Okey, Fs lah. The object move over the distance in the direction of the force. Okey, contoh 1. A girl in hypermarket push a trolley full of goods. Maknanya ni barang tak ada ni, kita letak barang lah. Okay, in the horizontal. Horizontal kita gunakan W sama dengan Fs. Okay, of 150 Newton. Jadi umpamanya mengeluarkan satu daya daripada dalaman dia sebanyak 150 Newton untuk menggerakkan troli tersebut sejauh 20 meter. Daripada point A ke B sejauh 20 meter. Berapakah kerja yang dilaksanakan? Okay. So kita gunakan W dengan Fs. F ialah 150 Newton kalikan dengan jarak 20 meter. Okay. So kena make sure form unit dia, unit yang SI lah untuk dalam rumus tersebut. Kalau kat sini ditulis 1000 meter, okay, 1000 sentimeter, awak kena tukarkan ke dalam unit meter dahulu. Okay, baca soalan betul-betul. Adakah dia apa nilai tersebut dalam unit SI yang bertepatan dengan formula. So, kalikan sajalah, mudah saja. 150 Newton kali dengan 20 dapatlah 3000 joule ataupun boleh tulis sebagai 3 kilojoule ataupun 3000 Newton meter. Okey, boleh saya berterima ketiga jawapan ni lah. Okey. Okey, seterusnya example yang kedua. Calculate the work done when the weight lifter. Maknanya yang angkat berat menggunakan daya sebanyak 988 Newton untuk ketinggian 4 meter. So kita boleh gunakan W, M, G dan H. Di mana M ialah jisim. Okay, jisim dia berapa? Jisim dia adalah 45. Mana 20? Okay. Okey. Saya tengok sekali sekejap. Pakai 2 dan Fs. Ini menolak ni. Yang kurang betul atas ni. Dia use of power to height. Dia sepatutnya MGH kat sini pakai ni. M dalam unit kilogram. Okay, sebab ini dalam bentuk height ketinggian, bukannya dalam bentuk horizontal. So kena tukar yang ni. So M dia kat sini adalah 988. Okay. M dia kena tukar 988 kena bagi kepada 9.81. Dia tentukan ni. 988 bahagi 9.81. So dapat 100. Okey, 100 kilo. Saya bagi ni lah. Semudah 100 kilo. G
9.81H sebanyak 4. Kita akan kalikan 100 kali 9.81 kalikan dengan height 4. So dapat 3,924 joule. Okey. Dan bukan yang ni. Apa? Yang ni ada ketinggian. Sebagai ketinggian kita ada pecutan graviti kat sini pakai. Okey. Okey, betul kan ya? 3,924 joule. Ya. Kenapa? Tuan, saya nak tanya. Yang 988 per 9.81 ke 88? Tak jelas. 9.81. 9.81. Sebab apa kalau awak nak kira Okey. apa ni daripada nak mengira jisim kan, berat kita adalah daripada Newton, bahagi dengan ni lah. Tapi kalau nak kira jangan awak kena rujuk balik buku ni bagi faham 9.88 ni. Sekejap saya cek balik mana bagi 9.8 ni. Awak kena tengok tajuk berat dan jisim, weight and mass ni. Mana dia ni? Tapi ada buku surat, cek balik. Ni bab 1 Okey. Kita tengok apa ni. Kalau saya nak ingat tengok bab 1 ada tak yang kita pasal berat dan juga jisim. Saya cakap 2. Bab 3 kot ni. Bab 3. Okey, bab 3 cuba tengok muka surat 70. Weight and mass. Bab 3, sorry. Bab 3 tengok weight and mass. Perbezaan antara berat dan juga jisim. Okey. Okey. Kalau awak tengok dalam table yang dalam table 3.2, differences between weight and mass tu, dalam kotak bahagian kedua, the weight of an object depend on the gravity at the place. Maknanya berat adalah bergantung kepada tarikan pecutan graviti pada satu tempat itulah. Kan saya cakap berat awak dekat bumi tak sama dengan dekat luar kan, ada Newton. So kena kat situ W sama dengan mg. So kalau dapatkan M, W awak tu kena bahagi dengan G lah. G adalah 9.81. So W tu adalah weight dalam Newton. Jadi kalau awak tengok sini, W sama dengan berbeza. Yang satu W tu work, yang ni adalah weight, mg. Okay, mg, M ialah mass dalam unit kilogram, G adalah 9.81. So kalau nak dapatkan M kat sini, W bahagi dengan G lah. Maknanya 9.88 Newton bahagikan dengan graviti 9.81. So dapatlah dapat berapa tu? 988 dapatlah 100 kilo lebih kurang. 100.7 something. Okay. 100.7 something kan. Kemudian bahagilah MGH. M ialah 100 kilo darab dengan G 9.81 darab dengan H 4 meter. So dapatlah 3924 joule. 3924. Okey. Kita tengok contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Arisa with a mass 45 kilo. Berat badan dia 45 kilo. Dia naik tangga, high stairs 10 meter dalam masa 1.7 minit. Okey, calculate the work done. Okey, satu soalan. Soalan macam ni. Ada setengah soalan kadang info yang tak digunakan. Okey, tak perlulah. Contoh kat sini kita belajar ada work sama dengan Fs. Okey.
Newton dikali dengan jarak, satu lagi mgh kan. Ini ada mass, gravity dengan height. So yang S ni adalah T ataupun time. Time ni 1.7 minit, so tak guna pun. Kita tak perlukan, saja tambah untuk bagi confusion. So salin balik apa benda perkataan sini ada. Sini adalah 45 kilo, iaitu mass dia 45 kilo. Okay. Kemudian yang kita ada lagi ialah gravity. Tak dinyatakan dalam soalan, tetapi kadang-kadang dia bagi soalan macam ni, dia tulis use G equal dengan 9.81 meter per second. Kadang dia bagi maklum macam ni, tapi awak kena ingatlah, jangan pakai 10, tapi pakai 9.81 meter per second juga. Okay. Kadang dia bagi dalam soalan use sekian. Maknanya awak kena pakai nilai tu. Kalau tak bagi pun awak kena pakai warna nilai 9.81. Okay. Kemudian H adalah ketinggian 10 meter. So masukkan dalam formula M, G dan H. So dapatlah 4414.5 ataupun boleh tulis 4.4145 kilojoule ataupun dalam unit Newton meter. Okay, Newton meter. Okay, seterusnya kita tengok bagaimana pula jika daya yang kita kenakan pada objek tersebut bukan secara vertikal dengan objek tersebut. Okay. Yang kita sebut sebelum ni ialah kita kenakan daya macam ni. Okay. Kita daya tolak. Bagaimana jam katakan daya tarikan yang ada bersudut situ, macam contoh kat sini, kalau tengok contoh yang keempat adalah macam penggunaan bag trolley. Okay. Maknanya ada sudut di antara tangan yang menarik dengan kedudukan beg tersebut. Ada sudut di sini 30 darjah contoh dia. Okey. Okey. Maknanya bukan betul-betul kita berada setentang ataupun selari dengan objek tersebut, tapi kita macam berada ada certain sudut yang tertentu. Okey, kita ada certain sudut. Bagaimana pula mengira kerja dia. Okey. Ini kaedah dia lah. So katakan kotak, kita tarik daripada atas. Jadi awak berdiri atas pada tu dan kedudukan tangan awak ada sudut dengan yang selari dengan kotak tersebut. Certain darjah lah berapa. Dan dari bergerak daripada point A kepada point B. Pergerakan tu ada. Okey, macam nak kira. Okay, daya macam ni kira macam ni lah. Okey. F cos theta dengan juga F sin theta. So kita gunakan F cos theta, mana pergerakan ke sini, bukan kita, kalau kita kita tarik ini, katakan objek tersebut bergerak ke atas, baru kita gunakan F sin theta. Okay. Tapi kalau kita tarik dia ke arah horizontal dengan objek tersebut, okay, baru kita gunakan F cos theta. Kalau kita narik ke atas, menggunakan F sin theta. Okey, F cos theta darab dengan jarak lah, S lah. Apa? Kalau objek tersebut bergerak secara mendatar macam ni. Okay. Contoh yang keempat, Shulin push some luggage with a force of 25 Newton. Okay. Dia gunakan daya sebanyak 25 Newton untuk menarik satu beg luggage ni. Apply along the handle at an angle of 30 degree of the horizontal. Maknanya kedudukan daya yang dikenakan pada beg tersebut, okay, ada 30 darjah. Okay. Melainkan kalau dia tarik satu beg macam ni. Okay. Dia tarik tangan dia macam tarik macam ni. Itu lain. Tak ada sudut lah. Okay. Macam awak tarik tangan awak 90 darjah. Contoh dia tangan macam ni lah. Tak bandul ke tangan. Okay. Tarik, katakan ada roda lah bawah ni. Ada roda jam lah pula. Okay. Yang ni katakan macam dia tarik sudut tegap, tangan dia tegap macam tu, maknanya sudut dia 0 darjah lah. Maknanya dia selari dengan objek tersebut. Okay, sama ada juga dia menolak. Menolak pun sama. Okay, tapi kalau tolak benda kecil pun,
Okay, dia tolak benda ke sini pun dia ada sudut. Okay. Kaitannya. Tapi kalau dia tolak tegak tangan dia macam ni, maknanya tidak ada sudut. Kalau tak ada sudut, kita tak boleh gunakan F cos theta, sin cos theta tu. Sebab kan dia ada sudut sini, so kita kena gunakan ni. Kes sekarang ni, dia pakai back luggage yang lebih rendah pada dia lah. Bila lebih rendah pada dia, of course dia ada satu sudut kat sini. So, kita tengok Pada yang tak penting dulu. Okay. Ada sudut 30 darjah. Okay. Dia tarik pergerakan daripada A ke B. Dari A ke B ya. Ini sebelum dan selepas dia tarik sepanjang 10 meter. So berapakah kerja yang dilaksanakan? Dengan F cos theta darab dengan jarak. Okay. Cos Kalau cos untuk yang ni, sin untuk yang vertikal. Horizontal gunakan F cos theta. So 25 ni datang daripada mana? 25 adalah 25 Newton. Okay. Daya yang dikeluarkan cos 30 darjah darab dengan 10 meter. So dapatlah 216.51 joule ataupun 216.51 Newton meter. Ada dua jawapan kat sini. Okay. Next. Example 5. Okay. Determine, tentukan the work done to pull a wood block from A to B, B to A. Dia tolak asal daripada B kepada A dengan situasi macam ni. Ketika ada satu tanjakan ataupun panggil ramp yang bersudut 40 darjah. Agak tinggi juga lah 45. Kalau 45 tu dia macam straight kan. Kalau 45 darjah macam satu kotak. Ni tak boleh. Kalau 45 darjah. Okay, memang betul ni lah. No. Okay, 45 darjah tu. Allah kita tengok Kalau 45 darjah ni memang betul-betul. Okay. Kalau bagi dua satu segi empat ni dapat 45 darjah. So agak curam lah. Kalau 40 darjah lebih kurang curam juga. Okay, lagi curam. So nak nolak satu blok kayu daripada B kepada A. Kita dikir 40 darjah. Okay, daripada A ke B dengan katakan kita gunakan daya sebanyak 20 Newton. So berapakah kerja yang dilaksanakan? Jarak sini 7 meter. So tapi awak kena type jarak kat sini berapa. Okay, ini adalah satu segitiga bersudut tepat 90 darjah. Ketinggian kita tak bagi. Dia cuma bagi jarak dekat mendatar saja. Tapi jarak yang ni mestilah lebih kan. Sebab tu kalau tengok teorem Pythagoras, jarak A ke B adalah berapa? AB katakan sini C AB kuasa 2 sama dengan AC kuasa 2 campur dengan CB kuasa 2. Okay, so nak dapatkan AB ni adalah punca kuasa 2 bagi yang ni. Malangnya dekat sini nilai AC tak diberi. Ini pun tak bagi. So cuma bagi yang ni dan sudut 40 darjah. So kita boleh gunakan juga walaupun tak bagi yang ni, tak bagi nilai AC, tapi kita still boleh tarik di bahagian hypotenuse dia. Okay, so ini bahagian hypotenuse dengan menggunakan rumus cos theta adalah, okay, dalam segitiga ni cos adalah adjacent yang bersebelahan dibahagikan hypotenuse. Bersebelahan dibahagikan dengan hypotenuse, so dapat cos 40 darjah. Cos 40 darjah, tekan calculator. Cos 40 darjah adalah 0.766. Cos theta cos 40 darjah. 0.766. Okay, 7660. Okay. So masukkan nilai adjacent adalah berapa? 7 meter. Bahagikan dengan hypotenuse yang kita tak tahu dan kita labelkan sebagai S lah.
Lepas tu adalah displacement di antara titik ketekan tengah ni sampai ke sini 7 berapa? Tak tahu berapa. So, kiralah masukkan nilai cos 40 darjah sama dengan 7 per S. S ialah yang nilai AB lah, jarak A ke B. Kemudian darat juga sudah. So 7 bahagi dengan cos 40. So dapatlah 9.138. So kita tahulah bahawa jarak antara A dengan B adalah 9.138 meter. Okay, jarak A ke B adalah 9.138 meter. Bila dah dapat, barulah kita kira kerja dia. Okay. Kerja dia adalah F kali S. Bukan gunakan F cos theta. Sebab apa sekarang ni kita anggap dia mendata macam ni. Okay. Dia mendata. Okay. Pandangan kita mendata. Cuma kerja dia maknanya 20 kali dengan 9 lah. Jarak dia 20 Newton. Bukan 20 cos lagi pak. Sebab apa? Benda ni dalam straight line. Okay. So apa tengok daya ni. Bukan daya dia macam ni. Saya pakai pertanyaan lain. Bukan daya tu. Okay. Bukan arah tarikan tu macam ni. Katakan kalau kat sini 20 Newton, barulah awak kena kira pula jarak sini berapa sudut dia. Okay. Sekarang ni dia straight line ke atas. Maknanya sekosong darjah, daya tu selari dengan sesaran tu. Okay. Kosong darjah. Kalau macam ni barulah kita gunakan 20 cos katakan 60 darjah. 60 darjah kalikan dengan 9.138. Tapi yang awak nampak sekarang daya tu macam ni. Selari dengan objek tersebut. Kita selari dia just darat teruslah 20 kali dengan jarak dia. Iaitu 20 kali dengan 9.138 dapatlah 182.76 Joule. Okay. Saya buka soalan kalau nak tanya sebelum saya pindah kepada example 6. Silakan. Kalau tak faham yang ni. Kalau faham, saya teruskan kepada contoh 6. Boleh tak? Faham sir. Faham Ini sekarang ni daya ni bertindak selari dengan jarak. Kalau ada jarak, ada daya ke atas pula, barulah kita gunakan rumus 20 cos 60 darjah. In case lah contoh 60 darjah. Okay. Kat sini ada sudut. Dekat sini, yang sudut pertama ni menentukan berapakah panjang. Okay. Sudut kat sini menentukan berapakah panjang. Sudut kat sini pula pada objek tu menentukan berapakah daya yang bertindak ke atas objek tersebut. Apakah daya Daya yang bertindak ke atas objek menyebabkan berlakunya kerja. So, kita faham lah, ni sudut apa, ni sudut apa. Okay. Kalau awak tengok balik yang ke atas ni, ini adalah sudut daya. Ini adalah sudut landasan dia, rem dia. Okay, beza sudut landasan, sudut daya. Yang ni adalah sudut daya. Landasan dia mendatar. Landasan yang ni ada tanjakan, ada rem kat sini. Itu beza dia. Okay, kalau nak bagi mencabar, sudut dia punya landasan dia ada rem, sudut dia pun ada arah daya pun ada sudut dia. Tu cabarlah tarik. Kalau dia tarik ke atas, lain cerita lah, dia pakai sin theta pula. Tarik ke atas. Okey. Tengok contoh seterusnya, contoh yang ke-6. Tentukan kerja yang terlaksana apabila kita menarik satu blok kayu daripada B ke A dengan arah sudut daya 45 darjah. Yang ni landasan dia mendatar, horizontal. Tetapi arah daya dia tu tinggi ke atas lah dengan 45 darjah bukaan dia. Okay. Kalau senang, tarik bawah je kan. Tarik bawah macam ni, tenang, kita pakai solid 35 darjah, 35 Newton tarik. Jadi 35 kali dengan 5. Tetapi sekarang ni
arah daya yang dikenakan pada objek tersebut adalah bersudut 45 darjah. Okey, 45 darjah. Bila berlaku macam ni, so kita kira daya bersih dia berapa. Okey, kalau awak tekan 35 cos 45 darjah adalah bersamaan dengan 24. Okey, saya kira ni satu-satu lah. Kalau betul-betul horizontal dalam bentuk selari dengan objek, dia adalah 35 Newton. Disebabkan ada sudut 45 darjah, okey, so awak kena kira 35 cos 45 darjah. So dapat 35 cos 45 darjah adalah 24.74. Okay, 24.74 Newton. Nampak kurang kan? Sebab apa? Walaupun kita gunakan 35 Newton, tapi sebabkan ada sudut yang tak selari dengan objek tersebut, maka daya dia berkurang kepada 24.74 Newton. Okay. Kalau dia selari tadi, solid 35 kena pada objek tersebut. Tetapi disebabkan dia ada sudut 45 darjah, maka dia punya daya pun berkurang kepada 24.74 Newton. Okey, kalikan dengan jarak. Okey, sedangkan rem ni tidak ada tanjakan kan. So solid 5 meter. Kalau tidak, S ni awak kena kira. S ni berapa? 5 gunakan ni lah. Prinsip teorem Pythagoras, kita kira berapakah hypotenuse pula. Okay, tetapi di sini kita pakai mendata, so kita pakai S solid lah. Kita katakan dia macam ni lagi, gunakan konsep tadi lah. So, tadi berapa, sini 5, sini berapa. Okay. 123.74 Joule. Okay, boleh tu, senang aja. Ataupun 123.74 Newton meter. Okey, tentukan the work done. Okey, tentukan kerja yang terlaksana. Okey, bila kita menarik satu kotak sejauh 3 meter sepanjang meja tersebut. Okey, 3 meter jarak dia sampai ke kotak. Contoh sini. So sini adalah 3 meter. So berapakah kerja dengan sudut dia, arah dia adalah 43.9 dengan daya sebanyak 7.8 Newton. So masukkan nilai F cos theta kali S. F adalah 7.8 cos 43.9 darab dengan jarak 3. Okey. So dapatlah 16.86 Joule. Okey. Seterusnya muka surat 106. No work is done when. Okey, tidak ada kerja. Tidak ada kerja yang terlaksana apabila apa? Yang pertama, object does not move. Awak tolak objek yang tidak bergerak. Jadi saya nak bagi contoh macam tadilah, ada budak kecil menolak satu troli yang berat. Troli itu berat sampai tak bergerak langsung walaupun 1 inci, 1 mm dan sebagainya. Itu budak contoh lah. Tidak ada kerja. Dan satu lagi yang paling nyata ialah contoh yang ke-8. Andrew push a concrete wall in his office building with force. Dia gunakan tenaga sebanyak 30 Newton selama 15 minit untuk menolak dinding. Tetapi dinding tersebut tidak bergerak walaupun seinci. Dan dia sampai berpeluh lah selama 15 minit. Dia tolak. Dan ini dikatakan tidak ada kerja lah. Orang tak ada kerja. Dia tolak dinding. Buat apa? Dinding tak gerak. Kalau dinding tu bergerak, office dia tu bergerak sedikit. Katakan 1 mm bergerak. Okay, barulah kita boleh kira kerja dia. Okay, ini adalah contoh. Tidak ada kerja. Dan contoh orang tak ada kerja. Dia tolak dinding. Yang bersenam lain cerita. Yang bersenam tu lain. Sekarang ni, adakah objek yang ditolak itu bergerak atau tidak? Kalau dia bergerak, Dia push up ke? maknanya ada kerja kat situ. Itu push up, itu senaman. Ini contoh, sebab apa? Bila kita kira W sama dengan Fs, F tu dah ada. F tu adalah 30 Newton.
Yang ni ini tentang T, masa. Tak payah kita, memang tak ada kaitan dengan kita punya formula. Kali dengan S, maknanya dinding tersebut tak bergerak langsung. Kosong meter. 30 kali kosong, so dapat kosong joule. Habis gitu je tenaga je. Okay, ataupun kosong Newton meter. Okay. Yang kedua, macam mana pula? Okay. Daya. F is a right angle perpendicular for the displacement. Daya tu adalah berserenjang dengan besaran. Okay. Sekarang ni, contoh kat sini adalah budak ni mengangkat buku daripada bawah ke atas. Okay. Mengangkat buku daripada bawah ke atas dan berjalan. Sedangkan buku tersebut, okay, solution. The boy exert an upward force. Dia angkat satu buku ni daripada bawah tadi dengan daya 15 Newton. Kemudian dia pegang buku tersebut, holding, dan dia jalan ke depan sejauh 10 meter. The book are not displaced upward and downward. Maksudnya buku tu, dia tak ada angkat ke atas ataupun ke bawah. Dia statik kat situ. Maknanya dia angkat sekali, statik, dan jalan ke depan. Masa dia mengangkat daripada katakan daripada meja ataupun daripada lantai, ada kerja kat situ. Ada perubahan lokasi buku tersebut daripada meja ke atas tangan dia. Berapa? Katakan 3 cm. Ataupun daripada bawah dan daripada lantai ke kedudukan sekarang tu mungkin dalam 1 meter. Okay. Tetapi masa dia bergerak 10 meter ke depan, buku tersebut kekal dia punya kedudukan dia tu macam ni. Dia stable lah. Kalau awak tengok contoh dia, saya nak bagi tahu. Okay. Maknanya katakan jarak kat sini. Susah nak dapat tegak. Di sini lah saya bagi contoh. Allah Akbar. Tegak ni. Kata. Okey lah. Bahas dulu. Saya fikir saja dulu. Okey. Katakan jarak antara buku ni kekal. Katakan sini, katakan 30 cm. Kat sini pun 30 cm. Maknanya jalan steady saja dia angkat buku tu. Maknanya buku tersebut ketinggian dia daripada lantai 30 cm saja. Tak bergerak atas dan bawah. Itu juga dikira tidak ada kerja dilaksanakan. Kerja dilaksanakan pada mula-mula tadi. Maknanya daripada dia mula mengangkat daripada buku tu daripada lantai ataupun daripada meja. Ada perubahan ketinggian. Tapi masa buku ini bergerak daripada A ke B, tidak ada perubahan ketinggian buku tersebut. Tidak ada berlaku perubahan. Tak ada perubahan. Maknanya walaupun ada jarak, walaupun ada jarak, walaupun ada berat dia, tetapi pergerakan, katakan masa dia berjalan ni, dalam masa 10 meter, dalam jarak 10 meter ni, bukunya dia angkat ke atas, turun ke bawah, angkat ke atas bawah, so ada kerja kat situ. Tapi kalau buku dia stable je daripada dia start A ke B, maknanya tidak ada kerja kat situ. Dia faham Okay. Sekejap Okay. So dia kira kat sini F cos theta 15 Newton, besaran 90 tapi 90 darjah, maknanya dia tegak saja. Dia sudut dia 90 darjah, so dapatlah kosong joule. This means there is no work done to the book. Dia kerja pada buku tersebut. Okay, seterusnya kita masuk konsep in solving the related problem. Konsep work ni dalam menyelesaikan masalah. Contoh yang ke-10. Amri push a wall concrete. Okay, dah tahu dah buat kerja yang sia-sia. Kita senang lah Push the wall concrete in his classroom dengan daya sebanyak 25 Newton untuk 30 minit. Okay, masa daya. Okay, how much work does
he do on the wall. Berapakah kerja yang dilaksanakan di dinding tersebut? So, yang kita nak guna ialah F saja. S tak nyatakan adakah dinding itu bergerak. Kalau dinding bergerak, ada kerja. So, dinding itu tidak bergerak, ada kosong. So, dapat kosong je lah. Soalan ni tak keluar dalam banyak exam. Soalan macam ni. Okay, macam bagi markah percuma. Calculate the work done when the force of 11 Newton acting the distance of 70 cm. Okay, ini ada cm. So, kena convert ke dalam bentuk meter. Okay. Step 1, convert Kalau sini sebelah Newton dalam kilogram, tukarkan kilogram kepada Newton. So, 70 cm adalah 0.7 meter. Masukkan dalam formula. 11 kali 0.7 dapatlah 7.7 joule. Work example 12. A boy pulling, menarik satu cart, trolley itulah, with horizontal force. Horizontal maknanya tidak ada sudut dah, maknanya trolley macam ni. Budak tu tolak tegak. Aduh. Dia tolak ke arah ke depan. Budak tu menolak. Dia tolak dua tangan. Tegak maknanya tidak ada sudut. Betul-betul tangan dia horizontal, selari dengan troli tersebut ke depan, dengan 20 Newton sejauh 5 meter. Jarak dia ke situ sejauh 5 meter. Horizontal surface. Horizontal surface maknanya larusan yang rata lah, bukan naik satu ramp. Yang ramp ni lain. Dia ada bersudut, tapi panggil horizontal surface. Ini ada sudut. So dikirakan berapakah kerja yang dilaksanakan? 20 kali dengan 5. 20 Newton kalikan dengan 5. Tapi kalau ada sudut, kalau dia tak nyatakan horizontal force, bagi berapa sudut dia, so kena tukar lah. 20 kali dengan 5 dapat 100 joule. Contoh ke-13. A girl lifting, lifting mengangkat 3 kg flower pot, pasu bunga ni, steadily to the height 4 meter. Daripada budak tu angkat daripada bawah pasu ni sampai ketinggian 4 meter. 4 meter. Angkat bawah ke atas. Tak buruk sangat lah. Angkat daripada bawah ke atas 4 meter. Berapakah kerja dilaksanakan? Masukkan MGH. M ialah dalam unit kilogram. Tak perlu kita convert dalam Newton. Kalau untuk formula yang ni. G tak diberi, tapi kena faham lah. Kadang-kadang soalan macam ni tulis di dalam kurungan use G equal dengan 9.81 meter pesanan. Kalikan height 4. Make sure dalam 4 meter. Kalau dalam sentimeter, kita 400 sentimeter, awak akan tukarkan dalam meter dahulu. So masukkan nilai 117.72. Okey, exercise 1 ada 9 soalan. Nanti tolong buat dan hantar macam biasa dalam sidos. Kita tengok sikit lah. Find the joule work done by the situation. Trolley was full about 9 meter. 9 dengan 3 Newton. So W sama dengan F kali dengan S. 9 meter kali dengan 3 Newton. Balik F ialah 3 Newton dulu. 3 Newton kalikan dengan 9 meter, so dapatlah 27 Newton meter ataupun 27 joule. 10 kilogram. Mass carry up to height 2.5 kilometer. So MGH F W sama dengan M GH. M ialah 10 kilo, G ialah 9.81, H ialah 2.5 kilo.
tukarkan kepada 2,500 meter. So dapat 10 kali 9.81 kalikan dengan 2,500. So dapatlah 250 joule. Okay. 250 joule. Okay, sama. Okay, yang lain-lain semua boleh buat sendiri lah. Okay, yang ni kena tentukan berapakah nilai S kat sini. Gunakan formula teorem Pythagoras lah. So, kita dapat 3 meter. Contoh ni adalah sama dengan contoh apa tadi? Contoh 5. Buat example 5. Itu kita kena kira cos theta sama dengan adjacent bahagikan dengan hypotenuse. Okay, so nak dapat hypotenuse sama dengan adjacent bahagi dengan cos theta. Cos theta sama dengan apa? 25 darjah. So, adjacent adalah 3 meter bahagikan dengan cos 25. So, dapat 3.31. So, jarak kat S kat atas ni adalah 3.31. Okay, kita kira sendirilah. Okay, soalan 3. Soalan semua mudah-mudah lah. Okay, kita buat. Okay, ada 9 soalan, 10 dan 11. Soalan ke-11. Okay. Saya berhenti kat sini dulu cukup dan kita sambung pada hari 4.2 dan 4.3 kita sambung pada hari Khamis. Ada soalan? Ada soalan Tak tak? ada. Tak ada. Faham ke? Senang ke susah ni? Senang. Senang ke susah? Faham formula senang. Senang, Alhamdulillah. Senang. Okey. 32 orang. Mana lagi yang lain lah? Ramai tak ada ni. Azim Sir Azim. Ipan. Sekali kita panggil. Ini 11. November. Okey, tak ada apa lagi ya. Kalau tak ada apa-apa lagi, saya nak awak siapkan ada yang tak hantar lagi amali dan tak hantar lagi video. Okay, ramai yang tak hantar tu saya tahu. Okay. Saya tak marking ni, kalau nak markah lah. Tolong mana yang tak ada SIDOS tu, saya tak tahu kenapa lagi 2 orang tak masuk dalam SIDOS. So, tolong adjust bagi masuk tu. Bila awak tak boleh hantar, saya let report lah. Okay, kalau tak ada apa-apa lagi, saya nak stop kat sini. Kita jumpa pada hari Khamis. Okay, kita stop. Saya sudahi kelas kita pada pagi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih, kita jumpa lagi. Bye-bye semua. Terima kasih, Wan. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Sir.